A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi firun ala karihal musyrikun ala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi mudah-mudahan kita berada di salah satu taman syurga. Malam ini tajuk kita masih lagi berkisar tentang hijrah, ma'al hijrah. Ma'al hijrah yang mana hijrah ini adalah merupakan perubahan. Sebab kalau dulu kita fahamlah kan, hijrah ini adalah perpindahan daripada satu tempat yang lain. Kan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu dari istilah pindahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Jadi apa yang kita dapat daripada perpindahan Nabi itu, pertamanya gambaran yang akan berlakunya peristiwa hijrah kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ditunjukkan, wahai Muhammad, ini Bukit Tursina, ini Baitul Laham. Bila nampak Yathrib tu, Yathrib wahai Muhammad, kenapa dengan Yathrib? Yathrib tu nanti Jibril kata, nanti kau akan diarahkan, kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke daripada akan berhijrah ke sana. Nabi masa tu Nabi tak tanya pun apa sal pula, Nabi tak tanya. Kan apa hal? Kata dah elok-elok duduk Makkah sampai Madinah pula, pergi Yathrib pula. Nabi tak tanya. Sebab apa Nabi tak tanya? Sebab apa Nabi tak tanya? Sebab Allah suruh. Jadi kalau dah Allah suruh jangan tertanya lidah. Kan? Kenapa lah kena tutup aurat pula? Tanya pula kan? Dah kena tutup aurat, tutup pula sebab Allah suruh. Kenapa lah kena jaga mak ayah pula? Janganlah tanya. Apalah dan nak jaga pula? Dia kata kan, kan? Siapa? Kau lah jaga, kau nak suluk, kau lah jaga, kau nak laki, kau lah jaga. Janganlah tanya macam tu. Tapi tanyalah kita ni siapa? Tak dapat jaga, bagi duit. Tak dapat bagi duit, datang jangan ziarah jongok. Apa pun tak ada kan? Jadi itu antaranya lah. Jadi mana kata dalam hal ini kita tengok, sampailah kepada malam Nabi diperintahkan berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Masa tu lagi pula luar rumah Nabi ada tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Kan, bila Allah perintahkan tak ada pun Nabi kata pahala malam ni pula yang pilih pula. Ya Allah, orang nak bunuh aku ni Allah. Tapi tak ada. Nabi keluar juga. Jadi Nabi keluar ikut pintu depan. Mungkin ada beberapa orang salah faham. Salah faham, dia kata Nabi ni pelarian. Ada orang salah faham. Keluar dari rumah pun Nabi bukan ikut pintu belakang, Nabi bukan lari, Nabi ikut pintu depan, menghadap betul-betul tentera kafir Quraisy tu. Kemudian bila Nabi keluar pula, Nabi pergi ke Gua Sur tu untuk apa? Untuk masa tu benda tenangkan diri sebab kena blok ni. Kan, kena selamatkan diri sebab nak bagi berjaya juga peristiwa hijrah ni. Kalau berjaya peristiwa hijrah ni makna kata Nabi buat kerana Allah. Kemudian bila Nabi sebut pula tentang hijrah ni, Nabi khabar apa? Nabi khabar tidak ada lagi dah penghijrahan selepas ini. Nabi kata selepas Fathu Makkah tak ada lagi dah. Yang berpeluang itu pergi Makkah, pergi Madinah kan, pergi haji, pergi umrah kan. Kita tengok balik, kita naik bas tu, perjalanan 5 jam lebih kurang. 5 jam. Dalam 5 jam tu betul atau tidak? Okay, dalam bas tu mesti ada yang tanya, Ustaz, agak-agak pukul berapa sampai? Yang seorang tanya, berapa jam lagi Ustaz? Yang semua tanya, kenapa tanya? Sebab dah
bas tu macam tu lah. Ataupun terasa tak sabar nak sampai ke sana, apa lambat warna pula. Walhal naik bas yang selesa aircon tu 5 jam. Ada berhenti tak nak terkencing teh kan, berhenti. Tapi mana kata 5 jam tu keadaan kita berbeza. Dan siapa yang naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, dia kalau pandang keluar tingkap tu mesti dia terfikir. Dia pandang kan, tengok macam manalah Nabi hijrah dulu. Kalau orang tu ingat peristiwa hijrah, dia mesti akan terfikir, mesti akan terfikir. Tapi masalahnya sebab yang kita tengok kat luar, ya Allah macam mana Nabi hijrah dulu, dengan tahap koring kontang pasir kan, pokok pun tak ada, adalah 1-2 pokok, yang banyak batu-batu. Macam mana masalah yang kita tengok daripada cermin bas tu, daripada tingkap bas tu kita tengok pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Masalah jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak bayangkan tu. Jadi bukan senang. Belum cerita lagi waktu Nabi duduk dekat dalam gua tu, macam mana orang bertungkus lumus nak bantu Nabi. Bagaimana Sayyidina Ali bila besok tu dia orang dah perasan, rupa bukan Nabi yang tidur kat katil. Ali kenapa lampang kan? Anak puteri kepada Sayyidina Abu Bakar kena tampar. Asma setiap malam, walaupun demikian setiap malam pergi hantar makanan. Bayangkan sampai dikatakan sampai luka-luka tangan dengan lutut dia tu nak manjek pergi ke gusur tu kan. Kita pun tengok tak apalah, dia tak naik dah kaki lutut ni kan. Asma ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar, nak manjek naik tu luka-luka tangan kaki tu, masa memanjek tu bertungkus lumus berikhtiar tu, pada ketika itu Asma sedang sarat mengandung 9 bulan. Bayangkan masuk beranak tu kan. Nah, kalau kita tak ada orang kan, tinggal dah terbaring lah. Dah nak keluar benar. Dia bawa makanan manjek bukit hantar makanan ke Nabi. Korban dan air mata. Dan bila Nabi sebut tak ada lagi hijrah selepas Fatu Makkah, Nabi sebut apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Bayangkan Nabi kata tak ada lagi hijrah, yang ada niat dan jihad. Contohlah, sekarang ada lagi dah kerja kat pejabat, semua kerja kat rumah sebab dek PKP. Kerja tetap kena kerja. Cuma sekarang hijrah tak ada, yang ada niat dan jihad. Nak nunjukkan niat dan jihad dah hari ni, dan sama borek nak pula pada orang yang tak mahu berubah. Manusia bukan boleh berubah, tapi manusia kadang-kadang tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Contoh paling senang soalan paling senang kan, soalan paling senang, berhentilah merokok. Tengok apa jawabnya, apa halak, bukan apa lah besok ni. Contoh, sebab tak nampak keperluan berubah. Yang sikit badan dia tak nak kan. Kau macam-macam penyakit, kau bentolan makan selero, biarlah dia boleh makan. Sebab dia tak nampak benda tu, dia tak nampak kenapa dia kena berubah. Dia rasa okey je kan. Itulah sebabnya. Jadi mak dia kata niat tu pun sama borek. Itu sebabnya Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Bayangan sayang Allah Ta'ala tadi dah tak camah malam ni ke, contoh nak pakai malamnya, dan siap telokong mana satu nak pakai malamnya. Jadi ke tak jadi, entahlah, tak tahulah. Jadilah, dah booking berapa bulan booking kan, daripada sebelum PKP booking jadilah. Cuma tak ada dia nak naik banner, sebab takut naik banner kan ramai macam marin tak mengasuk duduk, langsung batal program buat PKP. Dekat Melaka dengan Johor, program saya kebanyakan banner memang tidak digalakkan naik, sebab bila penuh langsung tak ada. Hari tu kat Melaka ada satu tompek langsung tak ada SOP, bantai lah. Sebab dah main mana naik banner, ramai tahanan umat datang.
Daripada muar datang ke Melaka tu kan, sebab nak kontrol kan, nak kontrol. Alhamdulillah lah, ni kira ramai sampai belakang sebab PKP ya, hal penjarakan sosial lah, so sampai belakang, sampai keluar pun ada orang nampak tak okey lah tu kan. Mana balik semula bila sebut tentang perhijrahan ni, hijrah kerana Allah, niat pagi tadi nak gosok aja, ni kopiah dia nak pakai, kita dah pegang dah kopiah ni, kopiah ni nak pakai kopiah ni sekarang, kita dah siap kopiah tu kan, pegang kopiah tu pahala dah, tu sayang Allah kayak gitu. Benda baik kita niat tu dah ada pahala. Tapi kalau benda jahat, dia ingat besok dia nak gabur dak perempuan tu contoh, dia niat jahat dah dah, selagi tak buat Allah tak kira lagi. Macam itulah sayang Allah kayak gitu. Hai, dan kau rambut tu dengan budak tu, kau tengoklah dia nampak budak tu dan tampar dia, tengok pagi sok mana pertama dia cari dia nak tampar dia, dia punya berbuat niat jahat tak kira lagi, sayang Allah kayak gitu. Tetapi pentingnya niat tu kejap lagi saya akan cerita. Begitu juga ni ada 3 peringkat kita tengok. Pertama, hijrah mahabbah, cinta kepada Allah. Kenapa kita kena cinta Allah? Sebab Allah sayang benar kayak gitu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mana tak ada benda yang kita tak minta tapi dapat. Malam ni ada orang saja-saja datang surau, tak tahulah Samsul Debat ada. Hei, dapat dia jumpa dengan dia. Kebetulan nak bateri dah charge penuh kan. Maka nak ambil gambar lepas ni kan. Gambar tonggak RM10, gambar rebah RM5. Harga masih sama, jangan lupa. Tak adalah saya paling gembira sekali malam ni lah, sebab tengok tempat ceramah Seremban Selatan. Manjang darul-darul lain ni. Lamik betul nak dapat darul khusus ni. Kan banyak ceramah kat luar kan, seronok betul malam ni, tak payahlah lama benar kan. Kalau tidak kan setiap malam balik tengah malam, pergi Kuantan, Terengganu, Perak, Johor, Melaka. Bila akhirnya dapat kat Seremban walaupun Selatan, tak apa, janji dapat Seremban kan, masuk Seremban kan, tak apa. Mana Allah sayangkan kita. Malam tadi berapa ramai yang terlelap masa tengok Chelsea seri tu, berapa ramai terlelap tengok Chelsea seri, Spurs seri kan, apa City kalah kan, kalah macam mana, Liverpool yang menang minggu lepas lah, minggu ni belum tahu. Tapi mana kata terlelap tak sampai tapi pagi tadi hidup lagi, dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa lah aku hidup lagi? Hidup lah lagi tak ada kan, tak ada. Mana kata yang betul lah budak ni kan. Allah bagi kita peluang. Sebab jangan berhenti meminta, kerana Allah tak pernah berhenti kepada kita walaupun kita tak minta. Allah bagi kita automatik. Tengok rezeki macam-macam, tiba-tiba pagi tadi dapat tahulah ada duit masuk. Duit apa ni? Terlupa dah duit tu. Duit apa? Rupa kawan kita, dia telefon, aku pinjam duit kau lah. Bila ni? Alah 7 tahun lepas dia baru bayar. Rezeki nampak. Kita tak cakap, kadang kita dah terlupa dah. Ni apa? Dapat buah kundangan, jauh kundangan contohlah macam saya lah malamnya. Mungkin saya faham, kadang-kadang ada setengah tompek, dia memang betul lah SOP dia bungkus makan malam ni. Tapi untuk penceramah biasa duk siap aja biasa jadi kadang-kadang dia tanya apa lauk Samsul Debat gambar makan, tapi bila tak ada orang tanya, mana tak ada harapan tu kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi makna kata Allah ni bagi kat kita macam-macam. Allah bagi kita, Allah bagi benda yang kita tak minta Allah. Lahir je Allah bagi semua automatik. Sayang betul kat kita. Automatik. Masa lahir doktor tanya, ni budak ni nak manual ke nak automatik? Tak ada, lahir semua automatik. Kan? Lahir napeh ubang hidung kambang kompis terperanjat macam ni, buntang mata, semua automatik. Tak ada jap nak terperanjat ke tidak, tak ada fikir dulu dah. Okey, terperanjat, terperanjat, tak ada, semua automatik.
Kan malam ni dengar ceramah, ada yang pam, ada semua automatik. Tap. Kok mongah tadi kan? Kan tadi kan ponik jauh lah sakit lutut berseret jalan. Kan serap itu. Allah laju jantungnya. Nampak tak? Automatik. Kalau lah kita pam sendiri jantung dengan ceramah macam ni, pam kan lopo pam kan mati. Pam kalau nak berceramah tu tak apa benda di ceramah lama ke lap dah lupa lah pam. Dah seorang meninggal. Jadi AJK surau semua bincang. Kita nak bincang, nak bentangkan balik pembentangan ceramah yang lepas. Ceramah yang baru-baru ni berapa ramai yang meninggal? 5 orang. Jangan panggil dah ceramah tu ramai yang mati macam tu pula kan. Pertama, berhijrah kita berubah kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila dah tak ada lagi dah Batu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad, maknanya kita berusaha untuk ubah kita, diri kita pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Kedua, ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Berubah kita menjadi pada seorang yang tidak beribadah mungkin kepada orang beribadah pada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Memang kalau kita sabut-sabut kan, tanya kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya, agak ibadah aku ni Allah Ta'ala timur ke tidak? Buat ni, apa yang aku buat ni, belajar. Alhamdulillah, hari tu kita tengok bila berlaku PKP, besar hikmah tiba-tiba barulah ketua keluarga soal betapa dalam rumah 3 helai sejadah yang ada. Ni baru tahu nak sembahyang kat rumah macam pun nak makan ni, tariklah pakai kain yang ada kan. Kan? Yang kedua, barulah dia sadar, ayah tu baru sadar dalam Quran tu banyak batu surah lain. Kalau tidak, itulah surah yang ditutup habis mula habis kan. Kemudian kita tengok berapa ramai ayah-ayah yang pada malam raya tak dapat tidur, meniti air mata besok pagi tu kan, berdiri dia atas sofa tu besok tu, dek mimbar tak ada, berdiri atas sofa kan. Ada yang mengampal ini kan buat dan salah baca, besok konon golak dengan anak dan tu tak dapat tidur kenapa kan. Iyo, maknanya ada hikmah. Ada bini yang garang main belasah, dia tanya tu, capek bang, bini marah, capek semayang, abang ni ketua keluarga kena jadi imam, abang tak pandai duduk belakang pakai telokong, duduk belakang laki pakai telokong, gila betul. Dah bini nak jadi imam kat depan tu, gila betul. Apa mazhab pakai tu kan. Jadi makna kata macam-macam hikmah. Jadi pengabdian kita, jadi nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Kesempurnaan ibadah pertama mesti dengan ilmu, kena belajar. Mesti. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindakan perangai. Ini semayang untuk orang laju ya. Semayang lagu-lagu kan orang, apa faedah? Semayang aduh ya benda tak betul. Surau tu kan, mula ngutuk orang surau. Orang surau sini, selagi mana ada orang surau lah kan. Selagi tu eloklah taman ni, insyaAllah. Sebab orang surau datang semua doakan kesejahteraan semua orang. Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, untuk semua. Kau sejahterakanlah dengan imam, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah, yang lain tepi mampu ya Allah. Tak ada doa untuk semua. Barangkali yang tak datang tu rezeki dia murah juga sebab doa orang kat surau. Itu sebab kita kena ingat kan, ada perubahan gitu. Kita jadi lagi baik, kita jadi lagi elok, tak berani dia cakap benda yang bukan-bukan. Dan begitu juga adalah dimulakan dengan niat. Sekali lagi kita cerita tentang niat. Apakah huraian tentang mencapai kesempurnaan? Tak sampai saya cerita malam ni. Kena panggil lagi. Maknanya kita tangguhkan untuk ceramah yang lain untuk bab itu. Tahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sesuatu tu percaya pada Allah. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila susah sikit mengelupa cari manusia. Tengok musim PKP tu, macam mana orang merintih, merayu, menyombah-nyombah. Susah rumah bosar, kereta bosar, cuti luar negara, dia kata tak ada kebantuan untuk kami je. Sebab apa dia keluar? Memang dia tengah susah. Dan kemudian ada balon dia, kau cuti luar negara, duit banyak, kau tak layak terima. Jangan cakap dia tengah susah, tu yang dia cakap. Kita ni siapa nak ambil kerja Allah Ta'ala? Kita tahu semua pula dalam akaun, dalam rumah orang tu pun masalah. Cuma keyakinan kita pada Allah tu kurang benar bila kita susah. Bila kita senang, kita kata Allah Ta'ala murahkan rezeki aku. Tapi bila kita susah, dah mula, siapa nak minta tolong ni? Matilah kita, habislah. Orang tu dulu kalau jadi PKP kat dia tak ada salah. Dia dah buka kopuk tu kan, dia ambil padi tu, tapi dah pek pakai. Nah, kau masak pakai. Habis lauk ni pun tunggulah. Pak pergi dia mengocam apa, tangkap ikan 2-3 ekor pek. Nah, masak ikan ni. Selesai. Orang dulu macam tu. Orang sekarang pun tahu tak ada ke bantuan untuk kami. Kan? Tak ada ke? Kami ni masuk dalam kategori PB40. Kan? Ya. Kalau kita tengok keadaan kita hari ni lah kan, Allah uji tu ada sebab. Saya waktu lepas daripada diumumkan PKP, esok ke lusa tu, umum PKP tu, ada surat kebenaran pada polis apa semua untuk pergi buat rakaman iklan. Macam mana nak guna hand sanitizer, kok batuk macam mana lah, macam ni lah, pakai tangan macam mana lah. Saya Amin Idris, pergilah rumah pertama kali. Saya tak pernah tengok suasana, tak ada orang, boleh golek gelantang tu, daun koring tu penuh ke jalan tu. Wah, masa tu ya Allah, saya fikir lepas tu mandu nak bola maklum lah nak maghrib. Janganlah comel lu habis itu, relax lah. Dia dengar cerita hantu nyampah je. Tapi betul masa tu bila nampak daun koring tu semua kan, rasa macam nak pusing balik lah. Kenapa lah dia setuju pergi rakam ni? Tu pengajaran untuk semua orang. Pelakon kau, penyanyi kau, semua susah. Penceramah pun sama. Tapi saya seronok lah sebab hari-hari satu Malaysia pergi kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni ceramah masa PKP tu ceramah satu rumah. Kau jap dapur, kau jap topi beli air tu, ikutlah mana angle yang ada lah kan, biar nampak lain kan. Lepas baru tahu betapa azab bangang kau jap masa ceramah tu. Sebab dah besok depan dengan ramai orang, tiba-tiba cakap seseorang, apa lagi dia nak cakap ni? Apa dia nak cakap? Tak apa, baca lah iklan. Apa? Baca iklan ni mana? Baca soalan. Baca soalan-soalan orang. Soalan orang ni pula cantik langsir, la ilaha illallah. Apa bondo kan? Cubalah bagi yang membina sikit kan. Apa hukumnya ni, macam mana ni, macam ni. Bolehlah kita dongar-dongar sikit kan. Bolehlah kita hurai-hurai sikit. Lepas tu saya pun pergi ke rumah mak saya pula, ambil suasana yang dekat rumah mak saya tu. Depan surau rumah mak saya tu ada macam garaj motor parking tu, ada tempat duduk situ. Saya pacakkan kamera situ. Dekat belakang tu ada daun-daun, nampak pokok-pokok menghijau. Saya pun baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat biasa kuliah subuh dari menjelang torang tu kan. Wah, semua cakap cantik suasana, rindu nak balik kampung. Jam lah cakap kan. Tapi cabaran ni orang kampung pula lalu tu salah tu. Asal lalu tin dah lupa lah poin bawah, macam-macam betul. Tapi itulah dia kan? Itu belum cerita lagi yang saya buat ceramah, dia minta buat ceramah motivasi online untuk Kementerian Pelajaran tu. Buat tu pagi tu pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pumpang 2 jam kamera tak on. Wah, parah. Cakap seorang 2 jam. Lepas tu kan orang Putrajaya pula tak mula-mula lagi ni tu kan.
sudah balik semula. Dah lunyai lah petang tu cakap Bismillahirrahmanirrahim. Lain ada ponik kan. Tu antara cabaran lah. Tapi hikmah dia apa? Dapat saya rehat betul-betul ke rumah. Masa tu pula adalah pula penceramah-penceramah yang monong dah biasa mana mengajukan duit surau, duit masjid mahal ceramah. Siapa berani panggil kau? Ya nak cakap dah, jangan. Sedangkan dia sendiri baca kitab hadis tu, sampai kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa? Pertama, orang menuntut ilmu kerana nak tunjuk siapa lagi pandai. Allah laknat orang ni. Kedua, menuntut ilmu mendongak kepada dia. Dia nak orang hormat ke dia. Kalau laknat ya Allah. Orang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia. Dan dia compare orang menuntut ilmu berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu. Berlawan dengan grup WhatsApp buat apa? Dia bagilah hadisnya, bagilah ni awal, dia pun ambil kat Google kan. Lepas tu cakap ni yang Dan belajar dulu lah, berberak kan. Dah iyo cerita betul ni. Saya cakap tak ada mana dah. Tengok malam saya datang ya. Salah dah kan, dokit apa cerita. Makin kau boleh RM50, RM60 ceramah, tak ada salah. Dulu boleh 100, 200, kenapa kalau orang tak bayar kau RM5,000 kau tak nak datang? Sejak bila pula macam tu? Oh ni lah, bayar ni lah, bayar tu lah, bayar ni lah, macam-macam. Banyak sekadar. Saya ceramah saya selalu bawa cerita ni. Saya dipanggil ceramah dekat Benta, Sekolah Kebangsaan Benta, untuk motivasi UPSR gabung 10 sekolah. Motivasi UPSR. Dia cakap dengan PA dia. Dia kata kami boleh bayar 10 sekolah tau, kau main tau. Kami boleh bayar 300 je, dia kata. Terangkit kat lah Koning tu. Benta tu pandang Kuala Lipi, tak semikirkan jauh ni. Tapi saya tak kau batal program. Saya kata tak apalah, dah jam tu bajet cakap dengan BA, cakap dengan dia orang, tanya dia tak tompek lain yang nak buat juga. Mana sekali kan lah, tak adalah datang satu tompek tu balik. Ada satu surau lagi dia pun nak bayar 300. Boleh lah kata. Jadi sebab sampai lah saya ambil orang tu singgah ke kedai restoran Patim Steam Azmi tu. Mengeletik nyawa dah sadap. Tu osah sadap yo. Siapa pergi Kuala Lumpur cari Patim Steam. Saya dah makan macam-macam tompek, terbelur apa semua saya dah rasa. Tapi sadap dia punya masakan, sadap. Bau dengan apa semua sadap. Dia masak tu. Saya tak ada cerita lah apa yang rasa sendiri kan. Tapi memang sadap. Jadi saya teringat ada budak yang jual ikan patin dekat Temeloh tu. Dia kata, Ustaz, kita ikut harga lama lagi Ustaz. Ikan patin ni, patin biasa ni RM25 sekilo. Kalau RM200 sekilo. Patin muncung RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Pandai betul dia cakap kan. Iyalah, daripada dia makan biar dia jual. Pahit lah, jadi rugi, jual lagi untung kan. Jadi balik balik cerita sekolah Benta tu. Rupa-rupa bila saya sampai kat sekolah tu pagi tu, rupa-rupa setiap sekolah yang calon PSR tu, satu sekolah tu seorang calon dia. Sekolah yang ada 2 orang, budak dah tak ada. Sekolah kampung, siapa yang kampung Lipis mesti tahu. Dekat Benta tu memang dah tak ramai budak. Banyak budak-budak tu pun yang jenis duduk dengan atuk duduk dengan mak, dengan jadi 100 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak kan, kalau saya tolak, kecewa tak dia? Kecewa kan. Jadi percaya dia bayar sikit. Waluh nak fungsi surau tak ada lah. Memang tak ada apa, jangan kita risau-risau kan. Ni kan tak ada masalah lah, okey je. Kalau tak ada kan, apa nak buat, tolong mak jual aku semprit mak, apa susah, apa paning-paning kan. Apa ni paning buat apa kita. Matilah kita, aduh hai duit tak ada pun.
Allah bagi rezeki. Rezeki ni macam-macam. Duit banyak, kan? Banyak. Rumah besar, kereta besar, tapi gaut. Tak hilang kat nikmat tu kan, esok kan? Nah, duit banyak, bawa sama ada. Itu sebab kita kata jangan, tak payah kita paning-paning pula. Penyerahan kepada Allah SWT. Pertama, manusia sebut dia hamba Allah, tapi gambar baik mana Allah tak suka. Kedua, dia sebut rezeki datang pada Allah, tapi bila susah dia mengelupur cari selain Allah. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan mereka itu, mereka di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kan? Surah At-Taubah ayat 20. Apa dia? Itulah dia. Orang-orang Allah dengan harta benda dan diri mereka. Harta benda dan diri. Ini dia niat. Dah berapa lama dah duduk kat Bandar Semalang Selatan ni? Dah 20 tahun dah, tuan. 20 tahun. Berapa banyak dah sumbangan? Sampai tak 2,000? Bukan 20,000 tu. Sampai tak 2,000 sumbangan kat tabung surau. Macam nak takabil mikir. Macam tak sampai. Mana nak sampai, kan? Mempertahankan keseringgitan ni. Ataupun asal tak bawa lah duit. Dia tak ada bawa duit. Orang tu kalau dia nak sedekah tu daripada tak apa, nombor akaun, minta nombor akaun surau. Apa susah? Pagi-pagi waktu subuh tu terus send duit masuk ke dalam tabung surau. InsyaAllah okey, masuklah duit tu kan. Okey. Jadi makna kata kita ni sekarang ni dalam nak buat ni, harta benda ni paling susah sebenarnya. Bila kita mengumpul harta ni, makin kita simpan makin kita sayang. Makin kita simpan makin kita sayang. Sangat elok pula saya sebut tabung pun jalan ha. Macam tahu. Tengok punya kesian, nampak? Tengok. Tuan tunjuk tabung sikit. Semua tengok. Dah makin lama makin makin kocik kan. Biar kocik Ustaz, doreh penuh teh. Bagi jangan risau. Insya-Allah lagi kita bagi, lagi kita ambil, insya-Allah, kan? Jadi kita lihat bagaimana pula Imam Nawawi sebut hijrah itu pula adalah merupakan, iaitu berhijrah daripada keadaan berdosa kepada keadaan yang tidak berdosa. Melainkan ada siapa yang berani kek tangan, alhamdulillah tuan, daripada awal tahun sampai sekarang belum ada dosa oleh dia, tolong kek tangan. Tolong kek tangan. Kalau tak ada dosa lah, tolonglah kek tangan. Dosa dah, sebab belagak tak tahu kan. Mesti ada dosa. Tadi dah bunyi dah. Lambek sampai. Cakap apa tak kan? Ada bunyi tak kan? Iyo. Saya pada sekali sama dekat masjid di Ijuk. Saya kalau sampai tu saya memang, yelah saya ni aziah kocik gitu saya kan. Saya tak adalah parking penceramah tu. Relax lu, nanti lu. Kan kalau disambut sekarang dah tak jadi kojo, nak bergambar lah, itulah ini, nanti lu. Sekali orang dah azan, orang dah qamat ni, semua dah masuk saf, baru saya masuk ke belakang. Saya dah ada wuduk lah, masuk tu ke belakang. Allahuakbar. Sebab senang saya nak jamak isyak. Habis maghrib saya jamakkan isyak kan. Saya jamak isyak. Bila dah jamak isyak, pakcik kat sebelah saya tu tegur, penjamah belum sampai lagi. Sudah dan salam sujud ke apa? Saya pun tanya dia, siapa berjamaah haji? Samsul Debat. Sudah, dia tak kena ada siapa. Kan dia tengok depan-depan lain ke Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia sambung ni. Semenjak keluar TV ni lamik datang la ilaha illallah. Langsung saya tanya, tak ada, saya sambung dah dia. Tak jadi cakap dah. Diam tak dia cakap. Tiba-tiba pengurusi masjid tu dengan JK masjid dah nampak saya. Kita nak mula dah. Dia pun pandang saya pergi sampai depan kan, saya pandang sampai depan, dia tengok pakcik tu dah tak ada, molek dah pakcik tu, malu dekat kan. Tapi itulah kan, jadi makna kata dalam hal ini kita tengok ya,
balik semula. Benda tu tak ada apa pun, dunia semua dunia semua. Tapi bila kita sadar kita dosa, apa Nabi sebut? Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Taubat pada Allah banyak-banyak. Lepas itu bila dah bertaubat pada Allah, berazam pula tidak mahu mengulangi kesilapan kita. Taubat kita menyedari, kedua menyesali kesalahan kita, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu sebenar-benarnya. Jadi makna kata hijrah ini juga memberitahu kita, hijrah ni ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Hijrah yang syar'i adalah perpindahan untuk kepentingan agama lillahi ta'ala. Manakala hijrah yang tidak berkepentingan syar'i, aku ingat aku nak kuihan badan. Kenapa kau nak kuihan badan? Biar dia lawa. Kau roman kau dah macam tu, takat tu lah. Tak ada nak lawa-lawa dah. Tapi kalau kita sebut, kenapa kau nak kuihan badan? Biar ringan sikit badan dia nak beribadah pada Allah, senang. Lillahi ta'ala. Minum. Contoh kan, berapa ramai kita memang betul bila kita minum ni, contoh bagi faham ni, bila kita minum kan, kita tuang air, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kita sebut Bismillah, tuang air Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, memang kita Bismillahirrahmanirrahim, tapi sejauh mana Bismillah maksud dengan nama Allah tu sampai ke hati kita. Sebut dia sampai mau orang bagi salam, Assalamualaikum, tapi sejauh mana dalam hati sejahtera ke atas kamu? Berapa ramai? Dan berapa ramai? Kebanyakan kita melafazkannya sekadar prosedur. I love you too, prosedur. Sayang tak? Sayang. I love you too, prosedur. Walaupun dia tengok drama pukul 7, tapi dia tak dapat menghayati watak dalam drama. Contoh 7 hari mencintaiku 2. Tapi asal jahat mak leha tu dengar macam tu lah. Macam tu lah dengar. Mana kata dia punya cinta tu kenapa tak ikut? Tapi kalau tengok dalam siap mana nangis bini itu menyebut kan yang Mia tu kan. Tu kan. Saya tak tengok tapi saya tahu lah macam tu lah. Jadi betapa sayang ada dekat Syukri Yahya tu. Tak tahu, saya tak tahu apa nama. Nampak yang dia pula dengan pandang, dengan menyosai, dengan gonang air mata. Perasaan tu ada. Sayang lah, sayang. Ramai-ramai dah. Allah ilallah ayat dia kau kan. Dan sayang lah abang, sayang abang sangat-sangat. Lain cara cakap tu. Jadi makna penyampaian penzahiran kita tu. Bila kita cakap macam minum ni, aku minum ni biar ada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dapik agak sudah. Contoh kan, nak bagi faham. Kadang-kadang kita tu lah tanyalah benda-benda yang baik. Kenapa pergi sekolah? Anak kita berapa ramai pergi sekolah? Kerana Allah. Ingat dik, pergi sekolah niat kerana Allah. Mudah-mudahan mudah dapat ilmu. Jangan tu kan? Adik ajar berapa dik? Tingkatan awak? 3. Apa kau cik nak besar dah. Tingkatan 3. Tingkatan 3. Niat aku pergi sekolah ni kerana Allah. Mak, ni mak aja. Kau nak senang, kau nak kaya pergi sekolah belajar tu. Ayat dah sebut tadi dalam. Siapa menuntut ilmu kerana nak mencari kekayaan dunia? Mak aja pada kecil. Ingat nak belajar rajin-rajin. Sebab apa? Dalam dunia ni dengan ilmu, insya-Allah ilmu jaga kita. Macam tu lah. Dia barulah tokoh. Pergi kuliah agama hari-hari, lepas tu ajar anak. Kau nak kaya tak? Belajar rajin. Macam tu pula. Kawan tu dah belajar sampai nak palu. Tak ada kaya. Macam mana? Kan? Sebab kaya. Jadi kaya. Ada orang lagi kaya daripada kita. Tu ya. Ya. Macam kahwin. Berapa ramai yang nikah kat surau dia? Kita tengok. Yang nikah kat surau, saya jemput imam datang kan. Imam nikah kan. Aku nikahkan di kau. Sebelum tu imam mesti tanya. Ni nak tanya kau nak nikah ni kenapa? Suka cakap, apa sal kau nak kahwin? Apa sal kau nak kahwin? Omak bising. Masa bila omak tak bising? Memang tu kau jual bising.
Kau bila nak beranak? Nak beranak laki anak kau. Bila pek nak perempuan? Pek kau jokau. Tu beranak. Dah beranak pula marah pula beranak. Lepas tu yang seorang tu kenapa tinggal seseorang yang belum kahwin. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Lah parah tu. Tengok budak perempuan tu lagi parah kan. Jadi nak cari susah nak jumpa seorang budak. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, kerana Allah. Susah nak cari. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasalah, kebiasaan lah. Jadi dia dah tak ada jawapan lain kan. Itulah jawapan dia boleh bagi kan. Sampai hati abang buat semini. Kenapa bang? Kerana Allah. Tak ada lah cakap ni. Yang golak tu pun cover-cover kan, berani mana ada kan. Itulah. Sebab apa? Kita ni bukan takut bini dah kan, tapi takut kan. Orang perempuan ni dia kalau dia marah, nampak reda, nampak muka reda lah, sampai dia bangih tengoklah. Contoh, bukan orang Seman Selatan lah ni, Seremban, tah mana arah pun tak tahulah, macam tu lah kan. Jadi mana kata sabarnya banyak, sabar. Dalam rumah tangga ni ada 10 cara nak bahagia. Yang kita yang kena ada. Yang kedua sampai nombor 10. Tu ya. Orang lelaki kena sabar banyak. Orang perempuan memang macam tu, sabar. Tengok, orang lelaki tengok. Muka tahu-tahu lakon tu. Sabar. Kan sampai kan maghrib, abang malam ni maghrib sampai maghrib tak balik dah. Abang pesyak balik. Kau dah kopi tu? La ilaha illallah, mulut kau. Sabarlah. Isyak. Sebab kalau tunggu masuk isyak dapat cahaya tak orang menorang. Salah. Pak bini tanya kan. Kalau kita semayang ni dia ada 3 jenis cahaya. Pertama, cahaya bintang bergemelapan. Cahaya bintang bergemelapan ni masuk waktu semayang, dia tak tahu semayang. Dia semayang tapi cahaya bintang. Cahaya bintang ni tak tahu orang benar, kita golap jalan pandang ada. Dia dapat cahaya bintang. Tapi kalau nak dapat itu orang lah malam ni pahala. Tengok bulan mengambang, nak dapat cahaya Allah. Maknanya dia tak lengah-lengah lagi tapi semayang. Dapat cahaya bulan. Tapi kalau dapat cahaya planet orang, itu cahaya torik matahari. Cara macam mana? Macam ni lah yang depan sini. Lepas maghrib dia tak balik, dia tunggu sampai isyak masuk. Jadi itu dapat cahaya. Maknanya sebelum masuk waktu dia dah tunggu, dia akan dapat cahaya matahari yang terang menerang. Itu kan sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Benar tu. Apa lagi separuh? Tak apalah, dah separuh lah. Macam mana orang tak kan. Tak ada pegang lah separuh tu separuh. Separuh lagi apa? Sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukur banyak-banyak. Nabi sebut amat menakjubkan umatku apabila mendapat nikmat dia bersyukur, mendapat ujian dia bersabar. Syukur banyak-banyak. Kan? Macam itulah saya ceramah kan, selawat. Saya tanya, ada satu surau lah, selawat apa selawat? Jawab untuk selawat lah, tanya pula. Jangan payah, langsung diam saya, tak apalah. Kita tanya, kita jawab balik. Begitu juga disebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah ini adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila sebut tentang sabar tadi, sabar ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Tak semayang. Daripada Seremban PKL tiba masuk Zohor, bang Zohor lah bang. Tak mau kita berhenti. Tak lama ke bang? Tak apalah, sekejap. Sabar, dia berhenti dulu. Berhenti cari parking, ambil wuduk, semayang dulu, naik kereta sambung perjalanan balik. Tapi kalau ambil macam mana? Nak ambil macam mana? Nak ambil kata.
Kau dah habis ke? Dah habis, baliklah balik. Macam tu ya. Kan? Macam tu. Yang macam poso, kau nak sabar lagi lah, kau nak sabar hari tu. Berapa ramai yang poso Zulhijjah gitu, yang poso sebab dia masuk korban kan. Oh my, elo tu poso kan, daripada 1 Zulhijjah dia poso tu. Bukan senang nak poso dengan tahap orang keliling kita muntah darah, susah. Mak sodap elak nampak time tu lah ni kan. Tak apa, pasal sunat ya, langsung buka kan. Jadi kalau orang yang tak sabar breakfast, sabar pergi umrah kan, kau nak sabar ya. Pergi haji kau nak sabar. Macam sekarang sabar nak pergi, sabar. Nanti insyaAllah bulan sebelah dah mula start pergi. Kan dah dapat WhatsApp baru-baru ni 25 lesen LKU tu kan, bohong tak betul, berita palsu. Sebenarnya lagi banyak lagi benda tu, bukan kata palsu macam mana, ada syarikat yang dah tak ada guna senarai tu. Yang 25 tu memang syarikat tu lesen lama dulu, tahun bilu. Yang terbaru buka kat website boleh tengok, ada 300 lebih syarikat yang diberikan kelulusan LKU tu, lesen tu. Jadi insyaAllah kalau siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 tahun depan, ini bukan promote, lebih kurang macam tu. Macam tu. Siapa yang nak pergi dengan saya tu, Al-Mikela Travel and Tours, pergi siapa yang bawa mak, siapa mak dan anak pergi dapat package istimewa. Nama dia package kasih sayang ibu, macam tu lah. Jadi anak tu kalau pergi dengan mak, tak adalah bagi hotel yang tahu-tahu. Saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri tengok. Ni pun satu hal kan tu. Saya tengok hotel lah. Kepantangan saya bila ada travel yang janji dengan orang macam ni, sampai kat sana lain hotel lah. Kalau lagi elok lagi tahu kan. Nak tahu bunga-bunga kat KLIA dah tahu dah. Lain macam kata ustaz pengiring kepada semua jemaah haji-haji aja. Kita pergi nak beribadah, kena sabar banyak-banyak. Apa juga hujan menimpa tu, tanda hotel dah bertukar tu. Kan, yang dah janji makin lain. Kan, parah tu. Tapi betul, kena sabar. Sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Mengumpet, sadap mengumpet ni. Kau tahu tak, dongai-dongai Samsul Debat ada something dengan Aida Jebat. Contoh lah kan, contoh. Jadi kawan pula dengar, hui kau ni kan, beli tak kau jangan ngumpet, kau jangan nak tunjuk baik lah. Kan kita tadi cadang nak suruh orang tu jangan mengumpet, kita nak kena sound pula. Bukan senang, benda dah terbiasa kan. Berbuat kat parking lah, anak kau berapa orang lah? 3 kau, baru 5 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2. 3502 main nombor tu. Jadi tu dia tak boleh dengan nombor lah, ditikam kono pula tu, penyakit betul lah. Ilah tu baru tanya jumlah anak tu, nombor plate kereta pejamah pun ditikam kan. Bukan kira orang dah biasa. Jadi bukan senang, biasa buat dengan susah. Begitu juga yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Kena sabar. Bukan senang bukan senang nak buat. Tapi ujian dan dugaan Allah bagi ke kita. Balik niat tadi, kita dah tahu niat ni, kita dah tahu. Cuma jihad tu macam mana pula jihad? Perjuangan ni macam mana? Perjuangan ni nak buat bondo yang kita niatkan, itu perjuangan yang besar. Aku ingat aku tak nak tinggal semayang lagi dah. Kita alhamdulillah setahun sampai nak tinggal semayang, alhamdulillah. Yang terbaru nak buat apa pula? Aku nak semayang tapi awal waktu pula. Dulu dah semayang lah, tak tinggal semayang, tapi lambat, tak jaga mana waktu. So kali ni nak semayang awal waktu. Setahun kita jaga semayang dan semayang awal waktu. Rupa-rupa dulu semayang seorang, maka tahun ni semayang awal waktu. Kalau boleh nak jemaah selagi boleh. Dulu aku semayang jemaah dah, tak nyompet-nyompet nak balik, tak sampai zikir, tak sampai apa, balik nak doreh sampai rumah. Jadi kali ni dia tahan, tunggu dulu zikir, imam doa, dia pun sama doa, amin, 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 sampai baru balik. Lain
improve. Jadi makna kata nak berjuang macam kita nak kuihkan badan lah. Yang penting kita tahu kita kat mana, status kita kat mana. Aku ingat aku tadi dia kata dia tahu status dia, aku dah semayang tapi lambat, aku nak semayang awal waktu. Mana tahu status kat. Macam mana nak kuihkan badan lah. Aku ingat aku nak kuihkan badan. Kau berat kau berapa kilo sekarang? Orang tanya. Dalam mana dah main dalam-dalam? Oh main kilo kan. Dalam-dalam ni lubang kubur je. Kau cakap tu dalam 80. Maka susahlah nak berubah bila kita tak tahu status kita ke mana. Oh aku berat aku sekarang 100 kilo. Ui macam mana nak senang ya. Pertama elakkan ompek warna putih. Nasi, gula, susu, tepung. Payah. Sebab apa nasi? Lauk sadap-sadap. Jadi ambil lauk ya. Tak boleh. Pertama yang susah, lepas tu ringan badan kita. Badan kita pun jadi senang. Nak pakai baju-baju lama pun banyak boleh pakai. Dia tak makan nasi, dia makan mi. Mi tu topung. Tak boleh. Jadi insyaAllah cuba. Saya pun last makan nasi tengah hari tadi. Itulah satu. Ada saya belum mula oleh tu. Belum mula oleh. Agak ingat macam mana. Tapi memang saya pernah buat. Memang yang masuk dengan TV Hijrah ni kan. TV Hijrah dia siap bayar kita masuk package untuk pergi ke gym apa semua. Pagi ni salah satu cara kontrol makan kan. Beli salad, beli apple hijau, kacik. Lepas tu kita packing kan. Packing. Pagi ambil satu pack, ambil makan. Pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tu bukan 2 tandan tau. Makanan bau tu kalau 2 tandan tu. 2 biji makan. Kemudian pukul 2 boleh masuk gym. Bolehlah, tak pun exercise lah. Siapa yang pergi kebun tu kudu boleh pergi lah kebun. Mana ada tu kan, menobeh ke apa yang patut kan, kudu boleh sampai kedua. Kemudian pukul 2 sampai pukul 6 barulah kita makan ayam atau ikan yang dibakar saja. Lepas pukul 6 makan buah yang dapat lepas ceramah. Ada tak kadang-kadang masa suara tu buah bagi macam tu nak contoh. Tapi saya cerita dengan mak saya, macam mana kau diet? Macam ni mak makan ni potong macam ni tengah hari macam ni. Berhentilah jadi orang. Sawit warna hidup kau tu kan. Makan lah. Cuma janganlah kau makan banyak-banyak. Ni makan segantang tak berhenti dia mak saya kata. Yalah kan. Jadi betul lah tu. Jadi makna kata niat kita dengan jihad kita perjuangan nak buat tu. Tengok balik. Pertama disebut, kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dia terangkan tentang jihad ni. Kalau ada masa nanti buka tafsir. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12. Allah kiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan yang tidak terperi sakitnya kan. Azab sesaan neraka tak terperi. Azab sesaan neraka ni kita memang kena elak kan. Ada orang cakap kita tak apa kita ni umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kena seksa macam mana pun tetap masuk syurga. Minta neraka tak terdaya dah. Sekarang pun tak terdaya. Panik apalah kekon ni lambat on ni kan. Bayangkan akhirat besok. Tahu jangan main. Orang-orang kafir besok di Allah Ta'ala besar gigi sebesar Jabal Uhud. Gigi orang kafir ni, dia punya bahu tu jauh perjalanan berapa hari punya perjalanan, bahu tu nak besar kenapa? Supaya seksaannya tu maksimum. Kita ni zam habis, ram habis, naik balik tu lain. Apa akan masuk dalam neraka tu, makin lama makin panas sampai ke dasar. Berapa lama perjalanan nak sampai bawah tu? 70 tahun. Apa ya kan? Dengan tahap tu tak apa masuk neraka besok, tak apa nanti besok kita masuk syurga. Jangan minta kan. Jadi dalam surah As-Saff tu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Apa Allah Ta'ala adalah perjuangan membela agama Allah dengan 2 perkara.
Yang pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri. Harta benda, duit kita, dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan, kan? Dari mana dapat? Dan memang Nabi dah beritahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan ketiga. Tak pernah cukup, bayang lembah emas banyak, kata banyak tu. Kita cakap banyak sampai masuk dah ada, tak cukup, mana kita nak cari ni? Kita lah sekarang dah fikir dah nak banyak kawan kat mana lepas ni. Bolehlah tahan sampai tengah bulan depan, kau sampai hujung bulan, bolehlah kot, insyaAllah. Orang macam tu, orang macam ni garu palu, aduh, kenapa bang dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bunuh orang ni. Ada 10 juta lagi dia rasa susah mana, sebab dalam bank dia dah biasa ada 100 juta, dia rasa susah mana. Itu memang hakikat, kan? Berapa ramai orang eden dah pencen, sok tak payah fikir, duit dan dah ada, duit pencen dan dah ada, duit dalam simpanan dan yang duit EPF dan duit kedua SP dan ada dalam 300,000. Dan tak payah fikir dan relax. Tak sampai 2 minggu pencen perang. Tak, jadi tak, saya bukan menghina yang bekerja jadi jaga, tak. Maksud saya tu, dia jadi tak cukup. Jadi tak cukup bila kita punca apa? Tu saya ceramah untuk warga emas kat Genting Highland baru ni, dan saya ceramah untuk persaraan. Saya kata, mak ayah yang baik yang pencen-pencen, fikirkan untuk diri sendiri juga. Jangan berabi untuk anak mereka, sudah dah lah tu. Dia ada kehidupan. Nak nikah lah mak tolong rezekilah sikit boleh lah. Habis berabi betul nak nikahkan anak. Kau tak ada duit, kau buat cara tak ada duit. Kita berabi, kita nak pergi Makkah, kita nak pergi bercuti, itulah duit sayang anak mana-mana, tu dia salah. Bukan makin elok budak tu. Mak tanah tu, mak lah sayang ni, tukar nama rumah tu, tukar nama anak tu, dia halal. Aduh, apa muncul tu? Ada muncul, kejap lagi saya beritahu. Makin banyak belum nak beritahu, kan? Ya, nampak tak muncul macam tu lah. Kadang berabi sudah apa jadi, kan? Anak ni tu sebab kalau tanah ni baru transfer ke anak, paling baik sekali buat hibah. Buat hibah bersyarat. Maknanya ni rumah ni akan saya serahkan anak saya buka kuasa selepas saya meninggal dunia. Selesai. Selagi hidup, tak tahulah kau nak dicokik mak malam tu, tak tahulah kan. Macam tu lah. Jadi maknanya kata, macam mana kalau dah kata tak cukup, macam mana? Nabi aja macam mana? Sebab Allah uji kita, muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan. Ada cukup. Nabi macam mana? Nabi pesan dalam satu hadis, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Selesai. Cari yang tak halal tak pernah cukup. Nak lagi. Mana nak cari lagi? Mana nak gabur lagi? Tipu orang lagi tak cukup. Itu dia. Jadi cari rezeki. Jadi salah satu nak capai keberkatan macam mana? Macam mana cara? Yang pertama kita jangan lupa bangun pagi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kan masuk jazan tu boleh lagi nak sembahyang sunat 2 rakaat tu. Lepas tu sembahyang macam biasalah. Kemudian jangan lupa sedekah subuh. Tu tadi tu pagi-pagi tu transfer masuk dalam akaun An-Nur Fasa 3A. Sen Zra masuk. Singgit masuk. Tak, betul, saya boleh tunjuk mesej saya, orang masukkan duit singgit dapat description-nya. Sumbangan tabung tak? Doakan saya kaya. ada tulis doa saya kaya. Tak? Itu yang Nabi sebut, aku paling suka dia beribadah walaupun sikit tapi berterusan. Hari-hari bagi singgit. Okeylah, sebulan pun 3 bulan kan. Kan ini golak singgit dia bagi pun tidak.
Kan? Nampak tak? Sedekah, sedekah. Sebab orang tua-tua dulu je tengok kena kahwin, tengok macam mana. Kena kahwin. Tak melenggang. Mesti ada bodoh di bawah. Yang nangko-nangko, yang botik-botik, cempodak, yang buat boreh, buat minyak. Orang dulu rewang. Bawa lah. Yang boleh bagi duit. Tu bawa susu satu papan bawa kata. Yang seorang nak bawa air ni, yang seorang nak tukang masak ni, yang seorang tu sumbang tolu, berpak-pak tolu bagi. Sedekah ni datang bawa tolu dia bawa. Aduh salah ya. Tak tolu yang ada kat rumah tak apalah, jadilah. Orang dulu tu tu cerita sedekah. Dulu kemah, mana ada yang pasang siap ni? Cari buluh dulu. Saya sampai lah masa kecil tu duduk pandai betul orang dulu buat tu kan. Arkitek dia tengok permukaan struktur tu kan, zap tarik canvas tu tutup jadi bumbung kan. Dulu lepas itu tolu, mana ada pandai bagaimana lain, tolu kan, masak tolu, buat jago. Lepas itu balut dengan tisu kan. Lepas tisu tu yang kata kilat tu, yang pakai staple keretap tu. Lepas itu dapat tolu tu kan, tak sabar nak balik, nak buka ke tak, cair ke tidak, cair buh kicap, segantam kicap, serup, sadap, hanya mulut tu. Sekarang Candice Corner nyampah dan nak ilahalah. Candice Corner lah, apalah. Lepas tu bagi apa? Bagi kain kat ni 3 tu bagi. Terima kasih. Waduh. Orang tua dulu kepantangan bagi kain tu. Kan buat menyapu si air mata. Kan? Jangan bagi kain orang dulu lah. Dia tak ada lah dalam hadis, tak ada sebut pun, tapi banyak yang benda lain bagi. Bagi biskut lah, pembondo tak sampai jadi tai orang tengok. Cek gigi siap habis lah, habis pembondo cakap betul ni kan. Sekarang ni bagi tak lah, kena macam-macam. Tak tu jawapan untuk budak-budak kenapa jadi masalah. Kenapa budak-budak jadi tahu? Kenapa anak perangai macam-macam? Punca apa? Yang saya kata, saya kemudian tak punca ya adab. Adab tak ada. Budak-budak hari ni perangai macam-macam sebab tak ada adab, tak didik adab. Saya ceramah pun semesti sebut pasal adab. Orang dulu tengok macam mana? Macam mana adab? Nampak orang tua lalu depan macam mana? Bukan hanya menunduk, minta izin. Pakcik saya lakukan dia. Dulu. Sekarang dia tunduk pada lalu je. Ada tu lagi lah tagak lalu je. Ada tu, pakcik saya sembang lalu belakang, jangan depan, ada bolo belakang kan, belagu pula kalau lalu ke depan. Agak lah, tak tahulah, tapi makna adab. Dulu gelas berani tak bagi gelas, tak ada alih. Alih tak. Contoh dia bagi macam ni, tak betul tak? Bila kita bagi tu macam ni, jemputlah Mina, dia bagi macam tu kan. Dulu kalau dulu macam ni dia lempar, betul tak orang tua dulu? Dia hampir macam miskin pun memang miskin, tapi maksud ayah tu dia marah, maksud dia miskin adab. Orang dulu ajar ngaji macam mana? Dia ambil lah rotan ni, ustaz, anak saya kat perangai sabat lah, jangan mati sudah, betul tak? Ya dulu. Dan guru tu tak ada lewatan pun, dia pegang lewatan. Baca an alif do bawa in, alif do depan on, an in on. Bagus. Naik sebelah. Ain date alam date lam mim ya mati bawa min. Amun panjang pula apa bunyi tadi. Baca lah, ngejo laju kan, bunyi tak tahu apa dan baca tu alamina, tengoklah panjang pendek mana ain date alam date lam mim ya mati buah mimi tu panjang, alamina, baca balik, baca
nanti lah bimi abati bawah ni bersimpan. Simpan. Dulu guru ngajar kan. Hari ni budak kena tahan sebab lambek masuk kelas. Kan lambek masuk sekolah, kep pintu pagar. Duduk situ, wah, berbaring. Petang tu abah datang bawa lawyer. Bangang punya babah. Apa pun tak boleh cikgu tu buat. Apa yang jadi? Cikgu tu bertuah anak tu kedaratan ke. Siapa yang tak pernah kedaratan sini? Yang ayah anda semua dah kena sabat punya azab makin. Mana sampai tangkai apa semua dapat. Bertanduk tak ada pun lain telidera dulu. Mana ada? Nah, apa tu mak dah kono pula mak masuk bilik pula. Rumah lagi mendanah tu. Iya, dulu tapi bab adab. Ya. Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik duduk dulu cik ya. Cik nak ajak kenuhin, tak apa cik duduk saya panggil mak. Tutup TV. Pergi ke dapur, mak capek lah mak. Jangan lama nak, cik tu tengah sadap tu. Tunggu mak lah lama lah. Masa tu tak ada biar. Tu tak ada biar. Rakam tak ada. Aduh, hai lambek Sudah baru balik. Habis dah cerita tu, tapi adab jaga. Sekarang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Belakang, ikut orang belakang. Kotuk-kotuk dah main dia mana pula salah rumah pula. Tu semua lah tu. Kacau tu lah. Betul tak? Itu dia bab adab ni, cerita adab. Tengok bertunang. Orang Seman Selatan dengar elok. Kalau bertunang jantan jangan datang. Maksudnya jantan yang bertunang tu. Dia beliau lah bersanding pada itu pahal. Siapa ngajar? Alah tu dulu. Jangan bab adab tu. Siap sahun cincin mana orang belajar? Kan? Tu jaga tu. Bab adab kena jaga. Kan? Tak semestinya dengan duit, tapi dengan barang apa. Sampai kawan tua dulu kan, itu sebab. Apakah kelebihan sedekah? Pertama, dia akan mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi dia. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Pernah tak orang perempuan kan nak bayar bil, bayar. Rasa dah bayar semua lah. Kira-kira dah bayar semua lah. Berlebih. Pernah tak jadi jam tu? Kau wallet dengan suami lah tak cukup menepoi duit. Allah, tak ada lah. Jarang berlaku tu. Tapi dek sayang tu wallet dia sama macam ni kan. Jadi dia akan rasa cukup dengan rezeki yang ada. Ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang tua dulu panjang umur. Salah satu sebab dia rajin sedekah. Sedekah bagi dengar di rumah anak yatim nak surau ni kata ni nak tambah ni nak bosarkan lagi surau. Nak bosar lagi tak cukup lah. Sebab saya difaham kan jemaah subuh pun dah ramai sekarang semenjak penjarakan sosial ni. Penuh sampai belakang. Jadi mana kata berapa ribu lagi nak kita nak cek lagi cukup jalan pak dapat. Bukan susah pun lah. Kalau kita bagi kan. Tu dia. Dan yang keempat melancarkan rezeki. Rezeki ni tak spesifik. Rezeki ni mungkin isteri pandai masak. Rezeki lempar jadi, bayangkan lempar telur jadi ayam, gila betul. Tak, dia masak tu sadap lah, sadap masak kan. Jadi masak tu kan. Rezeki apa lagi? Rezeki suami naik pangkat. Alhamdulillah. Rezeki anak. Kadang-kadang kita ni dia berkat rezeki ni tak semestinya banyak, walaupun sikit tapi berkembang. Itu masuk berkat. Ya, mama tak dapat bagi banyak, ada mama bagi RM1 je. Bayangkan Seman Selatan mama nyampah tu dia. Ambil nak. Mama bagi RM1 je. Tak apa mama nak suruh. Tak apa mama bagi RM1 ni alun simpan dalam tabung. Habis tu nak makan apa? Alun puasa ni. Ini kan boleh puasa sunat. Nangis amak pun tak puasa. Anak puasa.
Potang tu kelima, mama, kenapa? Alhamdulillah mama result peksa dah keluar, dapat nombor 1. Allahu Akbar. Okey. Rezeki. Mengalir air mata tengok anak konvo. Bang, anak kita konvo dah bang. Abang, anak kita konvo. Berkawal perasaan. Yalah, man tak gembira kau tengok anak kita konvo. Konvo tadika salah kan? Ai lo tu. Konvo tadika apa jadilah bantai lah kan? Tak, macam mana mak tak menangis. Ya ke rumah tak orang cakap, konvo tadika elok buat persembahan ikut disiplin cikgu aja. Tu maksud konvo tu lebih warna lagi kan. Tak apa. Tapi betul. Sedih tengok. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kan? Allah bagi rezeki yang murah kepada kita. Macam-macam rezeki lah. Ada macam-macam. Termasuk rezeki apa tau? Termasuk kawasan kejiranan yang baik-baik. Rezeki. Kita bercampur berkawan dengan kawan yang baik-baik. Napik kawan yang menipu kita yang parah. Daripada sekolah pun kawan jumpa nipu kita ada, bukan tak ada. Tapi satu ialah kita fikir satu ya. Kan Allah Ta'ala datangkan orang-orang kat keliling kita ni ujian kat kita tu ya. Yang baik benar pun ujian, yang teruk pun ujian. Itu ya. Okay, balik pada ayat tu tadi, surah As-Saff tadi. Dengan harta benda dan diri sendiri pula macam mana? Jaga akhlak. Selesai. Jadi saya tak nak cerita panjang, nanti dah masuk maulud, nanti besok ada ustaz lain nak cerita. Bulan depan dah mula maulud ni, bawa robot nak tarikh dah. Kan? Jadi makna kata ikut akhlak Nabi sebab apa? Uswatun hasanah ada pada Nabi. Contoh ikutan terbaik. Jadi ikutlah Nabi. Jadi apakah keuntungan yang disebutkan dalam surah As-Saff tu? Ayat 10, 11, 12, 13 tu. Keuntungan yang disebutkan dalam tu ada 4. Ada 4. Yang pertama keuntungannya adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita bila kita berjuang bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Pertama, Allah akan ampunkan dosa kita. Kedua, Allah akan berikan kita syurga adnin. Syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiganya, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah akan berikan kemenangan, kejayaan kepada kita yang mana cepat masa berlaku. Jadi semua nak berjaya dunia akhirat kan, semua nak berjaya. Jadi kita lihat kepada saya nak kongsikan kepada semua yang semua orang kena tengok, iaitu surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20 ni Allah beritahu kita, Allah beritahu kita, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambah keberuntungannya itu. Maknanya Allah akan tambahkan keuntungan dia tu, dia akan dapat juga keuntungan dunia walaupun dia kerja akhirat. Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan itu, malahan di dalam hati tidak akan pernah ada rasa bahagia. Jadi kerjalah akhirat, insya-Allah. Tengok kek mambau itu kan, dekat surah Al-Muqarrabin, dekat dengan nasi lemak mambau tu, surah baru tu yang cantik. Kita tengok dalam berita tu yang seorang perempuan dalam perjalanan nak pergi surau dilanggar kan, kereta melambung jauh tercampak, tinggal dengan taat aku berwuduk dan dekat dalam standby nak sedekah untuk surau. Kematian yang dicemburui. Manusia kita ni kat dunia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Maknanya yang datang ni tengah selamat daripada macam-macam perangkap. Contohnya orang lain aksiden, tapi tu sikit lagi kita nak kena kan, itu perangkap tu. Kita terlepeh, orang tu aksiden kita tak kena. Bin jatuh kipeh, bam kena ke kawan tu, kita sebelah kita tak kena. Kan tanah habis satu roh tu. Makna perangkap kematian kita. Tapi dalam semua perangkap tu ada satu perangkap yang takkan terlepeh. Perangkap usia tua. Itu tak ada siapa terlepeh tu. Mampu atau tak mampu macam mana.
Masuk meninggal, mampu pula meninggal, tetap meninggal sampai masuk meninggal, sampai masuk meninggal dunia. Jadi mana kata kita kena bersedia, itu saja. Jadi kau jalan. Jadi kesimpulannya, pertama, hijrahlah, hijrah pada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, baik pada lebih baik. Kedua, hijrahlah dari segi telefon. Benda pertama kita akan usik setting tu niat tu pada telefon tu, setting tu brightness dia nak torang mana, volume nak kuat mana, dia bangsa pokak kan, tak torang kuat paling kuat bunyi kan. Lepas tu kalau bunyi ringtone ni milah telefon, mau tak gila betul. Contohlah kan, contoh. Jadi dia dah susun siap dah bunyi tu kan. Jadi setting ni bukan hari-hari kita usik. Hari pertama beli telefon ni usik, sebab kita akan pakai beli kan balik. Maknanya bila niat kita dah betul, kalau kita tersasar pun kita balik ke niat kita. Tu cara dia. Berhijrahlah dari segi akhlak kita, daripada buruk pada akhlak yang terbaik. Alangkah Nabi pun ampunkan umat. Itu Nabi, aku bukan Nabi. Nabi kalau dengar kau cek hati. Jangan ingat Nabi tak dengar. Nabi dengar tu apa yang kita cakap. Kemudian hijrahlah dari segi ilmu. Dari dulu tak berilmu, macam sekarang dah jadi berilmu. Alhamdulillah saya nampak ramai yang mencatat. Hukamat dulu berkata bahawa ilmu ni ibarat haiwan buruan, nak tangkap dia dengan mata pena. Jadi kita catat. Tapi zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak catat, dia dongar, dia tangkap, dia tu ingat. Jadi siapa yang tak menyalin tu, dia sedarung Abu Hurairah, senang gitu, habis gitu, selesai. Tapi tak apa, boleh elok tengok balik video tu. Dia tak menyalin kan, balik kan anak tanya tadi camah dia okey mak, okey siapa mak Samsul buat iya mak apa cerita sama yo teman saya tak menyalin tu salah tu. Salah banyak dia bagi dah malam ni. Kemudian hijrah dari segi jemaah gitu, persekitaran gitu, berbuat baik dengan kejiranan gitu. Hijrah gitu, campur dengan semua. Baik dengan semua orang, senanglah hidup gitu. Bayangkan Nabi dah letak dah. Nabi letak iman tak beriman seorang tu, tengok hubungan dengan jiran dia. Tu ya. Bercakap dengan jiran. Bukan saya tak tahu cerita Saman Selatan ni. Saya tahulah, saya jaga sini main. Aduh, yang mana tak perhati dengan orang. La ilaha illallah. Dia bola kucing teh, bau busuk teh. Yang mengadu tu 10 rumah salang kan. Bangang betul. Bukan orang Saman 3A ni, Saman 18A. Jadi tak payah cari dah. Membela ayam sampai mendatangkan kacau ganggu. Pergi tengok ayam selama seekor yang comel. Seekor dalam rumah terkurung. Apa yang kau sakit hati mana? Payah betul. Kita nak selamat dalam dunia ni, buang perasaan. 3 bunuh penyakit berjangkit kena buang. Penyakit berjangkit berangkai. Apa dah? Nombor 1, buang perasaan tamak. Jangan ambil yang bukan hak kita. Yang hak kita yang ambil. Kedua, buang perasaan sombong. Nak sombong dengan apa? Kadang orang kita ni dia boleh sombong benda tak ada apa-apa. Tompah baju kat Kuala Cina. Lawa baju. Lama. Dan pakai pagi raya ni baru dia tahu. Buntang mata orang tengok. Sekali PKP. Benda kau nak pakai? Padan kau tompah bukan main ni. Berpapan-papan kata. Masuk dalam Facebook, orang pun tak perasan tu baju baru ke tidak. Apa benda tak ada lah kan. Jangan kita tamak, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab yang hasad punya. Toruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Aduh ya benda. Siapa yang pergi Masjid Senayan dengar tak? Syed Abdul Kadir Al-Jufri kan, Ustaz Tuan Guru kita cakap apa? Kalau nak tengok benda tu, dongki tu ada dalam hati, senang bila cakap pasal orang tu, dalam hati tak rasa apa-apa. Contoh, dengar dia dapat belajar sampai luar negara. Macam tu. Bila tak rasa apa, makna dongki dah mula ada. Tapi kalau tak perhati, confirm dah ada dongki. Dengar anak PSA dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengar dia pakai kereta baru, tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Aduh. Cubalah elok sikit.
Ya, dengar dia apa tu lah, nak UPSR dapat 6A. Alhamdulillah ada budak pandai kat taman gitu. Dengar dia pakai kereta baru, ya Allah, untung dapat kita tumpang, tak payah bayar bulan, tak bayar apa, tapi bayar pek naik teh. Dengar dia dapat apa ni, dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah, so apa-apa saya minta tolong, senang kan, senang macam tu. Dengar haji apa tu lah, yang umur 90 tahun tu, kenapa dia kahwin? Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita dia ni. Kenapa? Bini yang umur 25. Ya kau 90 dapat bini 25, buntang mata ya. Cuba cakap elok, alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Minta malam tak mau mati tu lah, ilaha illallah, tak ada betul elok buat ada. Cuba tanya perempuan, apa kau agama benar kat bang Haji tu, cakap heratlah kita orang ni. Abang Haji ni kak, dia lembut, ambil kau lembut, dia manja tu. Dia pandai gurau, romantik. Lepas tu kan, setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balik. Dia pakak tak terang macam mana. Tapi bukan orang sini dah, tempat lain sini okey. Contoh kan, contoh. Jadi itulah dia. Ya. Kemudian seterusnya, hijrah dari segi penyakit hati ni, hijrah kepada penyakit hati kita bersih, hati kita tenang, hati kita tenteram. Dan last sekali, hijrah matlamat kita, biarlah daripada mengejar dunia kita mengejar akhirat. InsyaAllah kejar akhirat, dua-dua dapat. Jadi rasanya cukup sekat tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya pada hari ini. Boleh lagi ke? Dah lah tu, ikut 9 dah kan? Dah lah tu, kita semain syak pula dah kan. Cuma sedikit maklumat. Dekat luar sana ada sahabat-sahabat ni memang diikut saya mana tempat saya ceramah. Yang seorang tu daripada Tabuh Naning Alu Ajah Melaka, dia bawa barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, garam bukit, minyak bidara, murah daripada harga di luar. Minyak bidara tu colek belakang tengok kok mengelupur kan, ada hantu ikut itu. Kemudian yang kedua, sahabat saya daripada Tampin, dia bawa madu tualang, madu kelulut, madu hutan kan. Cuba tanyalah berapa harga. Orang perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, bang ni madu diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu, biar dia faham. Yang faham lah. Kemudian begitu juga ada satu tu, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni tengah viral lah sekarang ni. Jadi alhamdulillah, bayangkan satu Malaysia pergi kat Sorban, kat sini Semar Selatan tak baik. Tak apalah, nanti beli. Susu kambing Al-Am ni, susu kambing campur dengan madu, campur dengan kurma. Kombinasi 3 produk sebenarnya. Dekat kotak tu ada muka macam muka Samsul Debat. Jadi lepas tu siapa yang minum tu, yang pertama dia tak ada bau sebab dia bukan kambing Semar Selatan. Dia memang kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Kedua, baik untuk orang gastrik. Imam Masjid Palung 2 Waleh dah 6 bulan semayang kat kursi, dah beli semayang beli, alhamdulillah. Manager Bank Islam Seremban, mak sakit lutut kat Kelantan, dah beli jalan, alhamdulillah. Orang perempuan pijak sakit tumit, tangan kebas-kebas, insya-Allah elok. Kemudian mana yang gastrik elok, siapa nak diet pun elok. Sebab dia boleh minum sampai potang kan, dia boleh tahan perut dia. Tapi kau minum terdarah sama banyak, tak pek kuih dah. Lupa. Kemudian siapa yang orang perempuan yang hormon marah raya tu, kejap awal, kejap lambik, kejap taman apa boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki tu, joki. Lepas tu siapa yang macam budak-budak boleh minum, terutama yang perempuan yang mengandung elok ambil. Sebab apa? Hari ni baby lahir 98% kuning kan. Jadi ambil pada awal. Sedang elok dia tak ada bau. Jadi minta maaf banyak, saya tak bawa banyak lah. Mana yang ada 4 sekolah lipat sampai cepat dia dapat. Jadi makna kata kalau ada yang tak ada kan, tak cukup kan, bagi nama nanti staff saya dia ambil, insyaAllah dia hantar ke rumah. Tu dia. Jadi tanyalah kat luar. Ni bukan promote dah, lebih kurang. Macam tu. Buku dia bawa. Ada satu lagi buku kahwin bukan nak suka-suka jang. Boleh buku tu mana yang dah berumur, dah kahwin, dia rasa dia dah bahagia, boleh je hadiah kat budak-budak kahwin. Dulu 3 minggu ni kan tengah musim mengawan ni. Jadi bagi hadiah kan budak-budak yang kahwin tu. Hadiahkan. Jadi siapa, harga buku tu RM16 satu. 16. Buku tu simple lah, pendek-pendek, baca ada poin-poin. Buku tu RM16, tapi siapa beli susu kambing 2 kotak, buku tu jadi harga RM10 saja.
discount offer. Ni akan promote lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Terima kasih daripada semua yang membuat liputan secara live. TV3 ada, TV9 ada, habis Astro pun ada, audio kuliah pun ada. Terima kasih lah banyak. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kongsikan. Nanti semua boleh ulang tengok balik dekat ni. Semua dekat Facebook masing-masing boleh tengok balik. Jadi kongsikan. Jangan lupa siapa nak tengok ceramah terbaru Syamsul Debat, jangan lupa subscribe dekat Syamsul Debat TV. Nak tengok ceramah-ceramah yang terbaru. Saya tengok yang lama ya. Tengok Syamsul Debat TV. Subscribe tau. Saya akan tekan subscribe tu. Jadi dia akan keluar kat handphone tu notification. Baru ada baru masuk. Begitu juga boleh tengok Kulu Kili SD. Ke mana SD ni poi? SD tu Syamsul Debat. Kau tak tahu pula. Lah ya kau. Dah tak tahu. Panjat lah kan. Jadi itu daripada saya. Yang baik datang dari Allah, menekan muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.